Daulat tuanku! Kembara kenali Borneo, misi penjelajahan diraja ke Malaysia Timur merentasi laluan projek lebuh raya Pen Borneo sejauh lebih 2,300 kilometer. Bermula sebagai ekspedisi impian Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, ia berakhir di titik yang lebih bermakna sepanjang hampir 5 tahun pemerintahan Baginda. Di hati rakyat tumbuh mekar kasih yang tidak berbelah bagi. Pada 13 Februari 2023, dalam titah diraja istiadat pembukaan penggal kedua Parlimen ke-15, di bangunan Parlimen yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan impian Baginda. Adalah menjadi impian beta untuk memandu menelusuri lebuh raya Pen Borneo ini, khususnya untuk beta dan Raja Permaisuri mengenali dengan lebih rapat lagi rakyat beta di pendalaman bumi Kenyalang dan negeri di bawah Bayu. Titik sifar kilometer Tawak ini merupakan penanda permulaan perjalanan program Kembara Kenali Borneo yang di Pertuan Agong merentasi Sabah dan Sarawak, dan difahamkan mengikut catatan sejarah pada tahun 1940 pada asalnya tapak monumen ini adalah tiang lampu minyak tanah yang digunakan bagi menceria dan menerangkan kawasan bandar ini pada waktu malam. Hari ini, impian Baginda terlaksana. Padang perbandaran Tawau mula dipenuhi rakyat jelata seawal jam 7 pagi lagi, menunggu ketibaan rombongan kembara diraja untuk melihat sendiri di depan mata wajah tonggak kedaulatan negara. Yang diiringi Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah serta ahli keluarga diraja. Meskipun titik-titik hujan mula membasahi bumi, keterujaan mereka tidak pudar. Pelepasan Kembara Kenali Borneo di Tawau dilaksanakan Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Johar Mahiruddin. Bermulalah pengembaraan 11 hari yang mencipta sejarah tersendiri dari Tawau ke Teluk Malano, Sarawak. 25 konvoi kenderaan merentasi lebuh raya Pen Borneo melalui bandar, kampung dan desa, negeri di bawah Bayu dan bumi Kenyalang. Idea ni muncul basically about hujung tahun lepas lah. Apabila tuanku melihat dan mendengar bahawa Pen Borneo ni basically boleh dia lalui oleh kereta. Melestarikan lah nak pergi tengok jalan tu. We started out small and kita tak realise that it would become something that was pada pendapat rakyat Malaysia sesuatu yang begitu besar sekali sambutan yang diberi di Sabah dan Sarawak. Kalau kita kenal tuanku baru dulu tuanku Agong ni, tuanku daripada peringkat muda bermain bola, hoki, polo, tenis, squash. Pada pendapat saya, a sportsman will do what he wants to do. Jadi saya rasa tuanku telah mempunyai semangat untuk melestarikan the whole Pen Borneo, and he achieved it. Sepanjang perjalanan, rakyat dari pelbagai etnik sabar menanti konvoi.
Mereka membawa sepanduk dan bendera, tidak ketinggalan mesej bertulis tangan untuk tatapan tetamu diraja. Ternyata mereka tidak kecewa. Kenderaan diraja diperlahankan dan sesekali diberhentikan bagi memberi ruang beramah mesra. Sama seperti hari keberangkatan tiba baginda berdua di Tawau semalam. Turut bersukacita di dalam penjelajahan negeri di bawah bayu ini, paduka-paduka putra dan putri diraja. Paduka anak anda, Tengku Arif Bendahara, Tengku Muhammad Iskandari Ayatuddin Shah, Tengku Putri Raja Tengku Putri Jihan Aziza Atiyatullah, Tengku Putri Raja Tengku Putri Elisha Amira dan Tengku Putri Raja Tengku Putri Ilyana. Tuanku Mesra Rakyat. It adalah sesuatu yang tidak kami jangkakan akan berlaku. Apabila kami melihat grup yang pertama, iaitu di airport. That is normal. Okay, mungkin orang-orang di sana nak menyambut tuanku, that's normal. Apabila grup yang kedua dan ketiga, kami pun menganggap itu sebagai normal juga. Mungkin, it's okay. Takkan ada rakyat menunggu sampai habis. Tetapi apabila pihak kami terpaksa seluruhkan kereta dan pihak bodyguard security terpaksa berjalan kaki, saya telah agak terkejut kerana mereka akan berjalan kaki selama sekurang-kurangnya 20 ke 30 km. That is a great distance. Ramai sungguh rakyat menunggu tuanku. Seperti yang kita tahu, masa kita sentiasa tidak dapat menepati masa yang diberikan, which we thought that this will go on until the end of the journey, and we were correct. Ada di bawah, tolong. Sudah berapa? Rasa teruja, terharu juga lah sangat. Tidak tahu mau kata apa sudah. Semoga Permaisuri Sama Agung dan dipermudahkan segala urusan mereka dalam perjalanan. Hari ketiga, Kembara. Pusat pemulihan orang utan Sepilok antara lokasi persinggahan. 25 km dari Bandar Sandakan, Sepilok menjadi penempatan semula jadi pelbagai spesies haiwan yang dikenali dalam peta konservasi hidupan liar dunia. Antaranya orang utan Borneo. Bagaimanapun, primat besar Asia ini telah dikategorikan spesies kritikal terancam dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Justru itu, orang utan yang ketiadaan induk, cedera dan sakit ditempatkan di sini sebelum dilepaskan ke hutan simpan Sepilok. Basically orang hutan kalau di liar dia hidup dengan ibu dia for 7 years, 7 tahun. Jadi kalau kita jumpa orang hutan yang di bawah 7 tahun, kita perlu selamatkan dan jaga mereka dan train mereka mengenai skill-skill yang perlu ada di hutan untuk survive di hutan. Casey pernah diselamatkan dan dipelihara di pusat pemulihan ini selama 4 tahun sebelum dilepaskan pada 2015. Pada Januari 2020, Casey melahirkan anak orang utan betina yang kini berusia 3 tahun. Bertepatan dengan kembara Kenali Borneo yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong telah berkenan menamakan anak mamalia ini dengan nama Didi. Kami sangat berbesar hati kalau tuanku dapat memberikan nama anak orang utan ini nanti. Okey, boleh. Didi, okey. Terima kasih tuanku. Taburi, anak gajah pigmi Borneo ini juga ditempatkan di sini. Berusia 7 bulan, Taburi ditemukan jabatan hidupan liar dalam keadaan cedera di kaki akibat terkena jerat. Semasa dia sakit, kita boleh nampak yang dia lebih pendiam dan kadang-kadang menyendiri. Tapi selepas dia sihat, dia lebih nampak ceria, lebih dapat berjalan dengan bagus. Ya. Hari ini Taburi juga dibawa keluar bertemu pasangan diraja. Mara, ni Agung. Tanda. Sama. Okey, thank you. Akan tetapi, yang berasa bertuah dan teruja
adalah sekumpulan pelajar yang juga melawat sepiluk pada hari ini. Mereka tidak menyangka kunjungan untuk memahami aktiviti pemeliharaan haiwan yang terancam bertukar menjadi peluang seumur hidup, bertemu dan bersalaman dengan pasangan diraja yang sememangnya berjiwa rakyat ini. Mana sudah Tengku? Okey, tinggal sini. Okey, saya berasa sangat bertuah, sangat bangga dapat mendapat peluang untuk berdekatan dengan Tengku, dengan tuanku. Ramah sangat ramah. Paling minat dengan Agong ni. Harapan Semoga tuanku selalu sihat, selalu gembira. Semoga tuanku selalu dapat rezeki, lepas tu selalu diberi kemuliaan lah. Lantunan melodi lagu popular anak kampung menyambut keberangkatan tiba rombongan kembara Kenali Borneo di Pekan Nabalu. Kemerduan alat muzik bambu, muzik tradisional Sabah menceriakan suasana hari keempat warga konvoi. Berlatar belakangkan Gunung Kinabalu, pekan yang didiami etnik dusun menjadi lokasi persinggahan strategik bagi pelancong. Selamat datang di Pekan Nabalu, tuanku. Kunjungan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah bersama puteri-puteri baginda ke Pasar Pekan Nabalu dikelilingi rakyat jelata yang ketara teruja. Tunku Azizah turut bergurau senda bersama peniaga di samping menikmati kuih muih serta buah-buahan tempatan hasil pertanian penduduk di sini. Sebab saya jalan kaki sejak dari rumah, harap dia terus-menerus ada kesehatan dan juga dapat memimpin rakyat dengan baiklah. Aksi Raja Permaisuri Agong sering saja mencuri tumpuan umum. Amat ramah dan mesra. Baginda tanpa kekok menari tarian Sumazau mencetus rasa bangga di kalangan pewaris budaya tradisi ini. Daulat tuanku. Terima kasih. Perjalanan diteruskan ke kota Kinabalu sejauh kira-kira 74 km merentasi bandar dan pekan termasuk Tuaran, Menggatal dan Inanam. Setiap hari Seri Paduka Baginda memandu hampir 15 jam, ada kalanya lebih lama. Satu jangka masa dan jarak yang panjang namun tidak sedikit pun menggugat semangat Baginda bersua muka bersama rakyat yang setia menunggu di tengah panas dan hujan sedari siang sehingga malam. Bermula dari hari pertama, pasukan pengiring rombongan diraja turut menjadi tumpuan penduduk Borneo. Berlari, berjoging serta berjalan mengiringi kenderaan Seri Paduka Baginda dan anak anda antara cabaran pasukan unit elit ini. Sebagai pengiring, kami memang diberi tanggungjawab untuk menjaga keselamatan tuanku dan keselesaan tuanku. Jadi di dalam kembara ni, saya telah membahagikan pihak keselamatan kepada dua kumpulan, di mana satu kumpulan akan rehat dan satu akan bekerja. Tapi cabarannya memanglah, cabarannya adalah kita dealing dengan rakyat biasa dan kita tidak boleh treat mereka sebagai orang jahat. Mereka berniat suci untuk merapati kepada tuanku, tapi kita pun tak nak tuanku tak selesa. Jadi kita kena balance out between the interest of the security and the interest of the people. Jadi di sini saya rasakan alhamdulillah pihak keselamatan dapat menanganilah isu ni dengan baik, sebab saya tidak dengar lagi lah orang komplain tuanku punya pihak keselamatan ni garang sangat ataupun
jahat sangat pun. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat juga salam Permaisuri Agong. Kita dari Kudat datang ke Tuaran untuk jumpa menyantuni kedatangan raja kita, sultan kita. Alhamdulillah, bersyukur, happy sangat. 5 jam kemudian, rombongan konvoi selamat tiba di bandaraya ke-10 terbesar Malaysia, Kota Kinabalu. Meski masa mencemburui, lawatan diteruskan seperti dirancang. Antaranya penjara wanita Kota Kinabalu, Kepayan. Penjara wanita ada mempersijilkan banduan lah, iaitu kita mempersijilkan melalui sistem latihan duel nasional untuk dorang punya sesuatu yang dorang bawa bila dorang keluar nanti. Sebab nanti bila dorang keluar nanti, dorang tahu apa dorang kena buat di luar. Sebab dorang kena survive di luar. Macam mana dorang tahu perjalanan hidup dorang lah, macam mana mau pergi mana dengan sijil yang kita bekalkan, dengan ilmu yang kita ajar. And then dorang boleh berniaga ataupun bekerja di mana-mana lah. Mula beroperasi sejak 1968, penjara ini mampu menampung 400 banduan pada satu-satu masa. Setiap seorang dari mereka ada cerita tersendiri. Terpalit dengan najis dadah lebih 10 tahun, wanita ini reda menerima hukuman. Di sinilah betul-betul saya belajar di penjara ini. Mengajar saya jadi manusia, belajar agama, tahu hidup bertuhan, menghargai nikmat peluang yang dibagi. Di sini betul kami diberi peluang jadi manusia. Impian saya kalau saya pulang, saya mau belajar buat kuih, saya mau jual kuih, saya mau mencari pendapatan yang halal, saya mau salam mak saya. Saya mau jadi manusia yang berguna. Menerima kunjungan Raja Permaisuri Agong ke bengkel pastri, satu peluang yang tidak pernah diimpikan penghuni di sini. Namun mendekati golongan yang terpasong bukanlah suatu yang asing bagi baginda yang akrab dengan kerja amal dan advokasi. Tunku Azizah turut berbesar hati menunjuk cara menghasilkan klaim karipap kepada warga penjara. Saya rasa sangat terharu. Tidak pernah terimpi sepanjang hidup saya akan bersemuka dengan Tuanku, memberi satu pengalaman baru. Sepanjang ini saya cuma buat karipap menggunakan acuan. Tadi Tuanku sendiri tunjuk demo dengan tangan dia buat begini, sesuatu yang baru. Saya rasa sangat terharu. Betul-betul saya rasa terharu, bangga. Dan saya nampak satu sifat dalam diri Tuanku, dia sangat pengasih dan peramah. Dia tidak memilih, dia tidak memandang kami siapa. Saya berdoa semoga Tuanku daulat selamanya, sehat-sehat sentiasa, dimurahkan rezeki dan panjang umur. Memang untuk seorang yang di dalam penjara, untuk berjumpa dengan Permaisuri Agong adalah sesuatu yang tidak akan dicapai oleh akal yang normal. Tetapi Tuanku Permaisuri ini, she brings herself down to meet the inmates, dan it can be a moral booster for them to follow all the advice yang Tuanku bagi. Lepas keluar ni kita buatlah kerja elok, because tidak ada orang yang tidak buat mistakes. Cuma how deep is the mistakes that cause them to land wherever they should not be actually. Malam ini, malam terakhir, rombongan Kenali Borneo berada di Sabah setelah menempuh perjalanan sejauh 759 kilometer. Majlis santapan malam kerajaan negeri menyaksikan Yang di-Pertuan Agong, Raja Permaisuri Agong dan Tengku Muhammad mencuba tarian Magunatip, tarian buluh yang terkenal di negeri ini. Tuanku turut bertitah menzahirkan rasa terima kasih tidak terhingga terhadap sambutan rakyat negeri di bawah bayu itu. Saya cuba nak melihat sendiri dengan mata kasar saya bersama dengan keluarga saya, nak tengok keadaan, nak kenal juga rakyat di Sabah, di seluruh pelosok di luar daripada Kota Kinabalu. Niat saya adalah untuk merapat menyantuni setiap kaum dan setiap rakyat di sini. Selagi tangan saya mampu untuk mengulur tangan, saya tetap akan ulur tangan.
Saya berharap kedatangan saya dan keluarga saya ke negeri Sabah pada kali ini akan membina sebuah lagi jambatan. Jambatan ini tak ada sungai, tak ada. Itu jambatan silaturahim. Perkampungan Budaya Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA di Penampang menjadi destinasi pertama hari kelima penjelajahan Borneo. Di sini, Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diperlihatkan dengan pelbagai makanan, permainan dan bentuk rumah tradisi etnik-etnik utama di Sabah. Di Rumah Tradisi Murud, Sri Paduka Baginda dan keluarga berkenan mencuba aktiviti menyumpit, tarian lansaran, tarian tradisi seolah-olah trampolin dan juga melastik. Di bumi Sabah, 33 kumpulan pribumi bermastautin dengan 50 jenis bahasa komunikasi dan 80 dialek etnik. I'm so good. Perjalanan diteruskan menuju ke hujung sempadan Sabah. Ditemani hujan, seolah-olah turut sama melepaskan pemergian rombongan diraja ke negeri seterusnya. Sabah menangis. Sabah crying. I'm so crying. The people are crying. The sky is crying. And they're still out there in this heavy rain, waiting for us. I'm already half wet because I had to buka the tingkap. Salam to them. Di Sabah, saya rasa momen yang agak menyayat hati adalah ketika waktu malam dan hujan, ada ibu membawa anak-anak kecil dan juga baby. Dan di situ kita pun dah telah melihat bagaimana Tuanku Permaisuri telah mengeluarkan air mata melihat kesungguhan rakyat menyambut mereka berdua. Kalau perasan masa hujan tu, Tuanku Permaisuri, Tuanku Agong, pihak keselamatan basah lencun. Anak-anak Tuanku, anak-anak putera-puteri pun basah. Mereka terharu melihat rakyat. Selain daripada hadiah-hadiah, Tuanku juga menerima surat-surat. Dan di sini saya nak maklumkan, surat-surat itu Tuanku baca sejurus sampai di Istana Negara. Terus Tuanku membuka surat dan mengambil note on every keluhan rakyat. Dan Tuanku telah mengutarakan ini kepada yang amat Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri juga telah mengambil tindakan yang sewajarnya. Jadi apa yang saya nak cakap sini adalah apa yang rakyat bagi pada Tuanku, it doesn't just go like that. Tuanku akan ambil dan meneliti setiap satu surat dan setiap satu hadiah atau barang yang diberikan. Okey, sekitar jam 6 petang tadi, Tuanku dan juga rombongan Kembara Kenali Borneo selamat tiba di Masjid Sahabat Sindumin, Sabah. Iaitu destinasi akhir di negeri Sabah ini, dan kini kami dalam perjalanan ke Miri, Sarawak. Sebelum itu, Tuanku berkenan untuk singgah ke negara Brunei dahulu sebelum meneruskan penjelajahan ke Bumi Kenyalang. Program Kembara Kenali Borneo diilhamkan Yang di-Pertuan Agong diteruskan buat hari ke-7 di negeri Sarawak bermula dari daerah Miri. Replika telaga minyak pertama negara menggunakan kaedah alat kabel sejak tahun 1910 ini menjadi simbol dan nilai sentimental kemajuan Bandaraya Miri. Daripada sebuah perkampungan nelayan ke bandar minyak, ia menjadi lokasi ke-9 Kembara Kenali Borneo. Dan hari ini, warga Miri sudah pun bersiap sedia untuk menyambut keberangkatan tiba rombongan Tuanku di sempadan Sarawak Brunei di Kompleks ICQS Sungai Tujuh untuk meneruskan perjalanan selama 5 hari di Bumi Kenyalang ini. Sedari awal pagi, penduduk Sarawak dari serata daerah Miri sudah pun tiba bagi tidak ketinggalan menyambut ketibaan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah di pos Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS. Tuanku!
Setibanya di pintu masuk sempadan Sarawak, baginda berdua berkenan turun menyerahkan sendiri pasport bagi mendapatkan cap imigresen. Tuanku berdua juga memandu sendiri kenderaan pacuan 4 roda dari negara Brunei. Turut berangkat sama di dalam pengembaraan ke bumi Kenyalang ini, paduka anak anda pemangku Raja Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah dan Tengku Ahmad Ismail Muazzam Shah. Tuanku berdua berkenan menyantuni rakyat jelata yang setia menanti ketibaan tetamu diraja. Jadi bila setiap tempat want to do the best for tuanku, imagine lah the ball start snowballing daripada Tawau sehinggalah ke Sarawak. Apabila masuk Sarawak, mereka akan do the best and try to do their best. And you see Sarawak did their best, and that is what you saw in the ICKS Miri lah, di mana ramai menunggu dengan tarian-tarian kaum mereka. Sejurus berangkat meninggalkan ICQS. Menariknya orang ramai telah pun berbaris menunggu di bahu jalan teruja menanti bagi meraihkan rombongan diraja di sepanjang jalan sejauh hampir 30 kilometer. Ombak tenang mengusik pantai. Terletak 50 km dari Miri, Pantai Tanjung Bungai di daerah Subis, antara destinasi persinggahan kembara kenali Borneo. Sebuah perkampungan nelayan dan petani, rata-rata penduduk di sini adalah dari kaum Kedayan. Penduduk kampung Tanjung Bungai telah memulakan persiapan awal menyambut kedatangan Sri Paduka Baginda berdua. Mereka memilih untuk menyediakan kenduri rakyat sebagai tanda kesyukuran kaum Kedayan yang dipanggil makan tahun. Tidak semua kaum ini yang adakan majlis makan tahun. Majlis makan tahun inilah yang disediakan untuk Pertuan Agong untuk melihat cara Kedayan, tradisional Kedayan makan tahun, majlis makan tahun. Masakan kampung yang kami sediakan yang tradisional adalah masak santan, masak gulai air, dan masak juga disebut dengan masak campur belacan. Dahulu sampai sekarang yang tidak dilupakan adalah masak air campur ikan bilis. Ini dia masak yang tradisional. Lenggok tubuh bergerak mengikut alunan muzik tradisional, memperlihatkan kelembutan dan kesantunan sinonim dengan masyarakat Kedayan. Kumpulan tarian dan muzik tradisional ini menampilkan muzik kulintangan sedaman sambil mengenakan pakaian tradisi kaum Kedayan, menyatakan keterujaan mereka diberi peluang mempersembahkan kepada rombongan tuanku. Semua tarian ini adalah dari suku kaum Kedayan. Jadi sebabnya kita tak nak ketinggalan zaman, so kita nak perketengahkan semua ni kembalilah, menambahkan semua ni untuk generasi muda supaya dia tak ketinggalan lah. Sebab kita sekarang yang banyak warga emas, tua-tua kan. Sekarang kita lahirkan untuk diorang anak-anak muda untuk dikenal. Sekarang kan pelancong banyak, dia orang lebih mengenalilah. Persembahan kebudayaan gabungan ahli Pusat Aktiviti Warga Emas Sibuti dan Sekolah Menengah Kebangsaan Bekenu telah berlatih selama seminggu sebagai persembahan buat baginda berdua nanti. Hari ke-8, rombongan tuanku menerima baik sambutan rakyat di sepanjang perjalanan kehentian pertama kembara kenali Borneo di Miri pagi ini. Kehadiran di luar jangka, rakyat jelata melebihi 5,000 orang setibanya konvoi tuanku ini memberi gambaran mereka tidak mahu melepaskan peluang bersua muka dengan baginda berdua.
kampung ini sungguh gembira dan senang hatilah yang di-Pertuan Agong melawat Tanjung Bungai. Dan satu kampungnya yang didatangi awal oleh yang di-Pertuan Agong. Penduduk-penduduk saya di Tanjung Bungai ini adalah hendak melihat citra dekat yang di-Pertuan Agong. Yang selama ini adalah melihat di kaca TV saja. Lawatan sulung Seri Paduka Baginda sekeluarga diserikan dengan memperkenalkan warisan dan khazanah kraft tangan bumi Kenyalang kepada Permaisuri Agong sebagai ikon kraft dunia. Acara sukan dan permainan rakyat juga dianjurkan, tanda semangat bermasyarakat. Baginda berdua berkenan menyertai beberapa permainan tradisional bersama rakyat. Kemesraan baginda berdua mencuit hati rakyat yang hadir. Kembara ni satu-satu yang bagus yang boleh mendekatkan institusi raja dengan rakyat. Di mana rakyat boleh dapat mengenali, oh begini rupanya raja kita. Oh begini rupanya dia cakap kita. Sampai as you know, banyak orang panggil gonggong, Datuk Agong, Datin. Jadi benda-benda ni it gives spice, menambahkan lagi keseronokan kembara. Ketika bersantap, baginda sekeluarga disajikan dengan pelbagai persembahan tarian kaum Kedayan seperti tarian adai-adai, tarian rampai dan bermukun. Baginda berdua juga dijemput menyertai persembahan kebudayaan masyarakat tempatan. Masa dia atas pentas tu nampak memang seronok sangatlah. Nampak memang berseni sangat. Tak nampak kekok. Dia sangat mesra dengan rakyat tadi. Itu yang kita teruja sangat juga. Dengan Permaisuri, dengan Tuanku. Saya minta maaf kalau tak dapat bersalam dengan semua. Tetapi tetap ada di hati kita sepanjang hayat. Yang mau cakap pasal kasih sayang saya Agong untuk semua rakyat sini. Sabah, Sarawak semua. Mau tengok semua satu hati, satu padu. Duduk aman-aman, duduk harmoni semua ya. I love Sarawak. Kembara kini memasuki hari ke-9. Hari ini, rombongan diraja menuju ke daerah Sebauh, kira-kira 44 km dari Bandar Bintulu. Sepanjang perjalanan, rakyat Bintulu setia menanti ketibaan tuanku berdua yang berada di dalam laluan mereka. Cukup teruja menyaksikan sendiri pasangan diraja. Rumah Raymond Plan menjadi persinggahan terpilih di sini. Ia mempunyai sejarah tersendiri apabila rumah panjang kaum Iban ini pernah dikunjungi oleh dua Perdana Menteri Malaysia sebelum ini. Perasaan cukup-cukup gembira dan berterima kasih kerana rumah panjang saya telah di dalam negeri Sarawak cuma satu-satunya rumah panjang yang pernah dilawati oleh Yang di-Pertuan Agong dan julung-julung kalinya, jadi berbangga dan rasa cukup berterima kasihlah kerana peluang yang diberi ini menerima kedatangan Yang di-Pertuan Agong ke kampung saya. Kehadiran bukan saja daripada satu pekan Sebauh ini tetapi keseluruhan Bandar Bintulu datang, bahkan daripada Kapit pun ada datang. Penduduk di sini pun betul-betul menerima kedatangan Yang di-Pertuan Agong dengan cukup gembira sekali. Rumah sepanjang 53 pintu dengan 780 penduduk ini sudah menjadi tempat berteduh penghuninya selama 5 generasi. Selain penduduknya berbakat menghasilkan kraf tangan masyarakat Iban, kaum Hawanya cukup mahir memasak kuih tradisi Iban iaitu kuih ros, penyaram, sarang semut dan kebiasaannya dihidang ketika pesta keramaian. Tujuannya untuk memperkenalkan yang masyarakat Iban dia ada kuih tradisional sendiri. Sebab kuih tradisional ni bila mana-mana function yang kita buat memang kita akan buat kuih ni. Masa Christmas, masa gawai ataupun keamatan, semua perkahwinan, semua ini tidak akan dilupakan. Kalau tidak diperkenalkan sekarang, so generasi yang muda-muda ni tak akan tahu cara-cara nak membuat ni. Resepinya memang senang je resepi. Bahan-bahan memang senang, tapi susah nak buat tu. Dia menjadi ke tidak?
Sungai gelam berhadapan rumah panjang Raymond Plan penuh dengan hasil sungai. Selama 3 jam menyantuni penduduk di sini, yang di-Pertuan Agong turut mengambil peluang memancing bersama paduka Ananda. Sungai ini memang terkenal dengan udang galah dia, dengan ikan-ikan seperti ikan tapah lah. Apabila yang di-Pertuan Agong dia nak datang melawat rumah panjang, jadi salah satu daripada aktiviti dia adalah memancing dan memasak. Sebab kita tahu yang di-Pertuan Agong memang suka memancing dan kita juga tahu yang permaisuri juga suka memasak. Selain penduduk beramah mesra dengan tuanku sekeluarga, lebih istimewa lagi, mereka menyaksikan sendiri kemahiran memasak Permaisuri Agong Tunku Azizah menyediakan juadah iaitu kari telur, mihun siam dan sup betik. Buah Duli Tuanku Permaisuri ini terkenal dengan masakan. Buah Duli juga telah banyak mengeluarkan buku-buku masakan beliau dan orang dah terkenal lah masakan Tuanku Azizah ni memang sedap. Jadi inilah memberi rakyat merasalah apa yang tuanku masak. Dia orang cerita ini tuanku punya masakan, tuanku yang ajar saya sendiri. Personal touch. I think that makes dia his or her day lah. Permaisuri ini seorang yang berhati rakyat, berjiwa rakyat. Dia sangat peramah dan sangat pandai memasak dan macam bersopan santun. Dia macam menghargai kita punya kemasyarakatan Iban, dia boleh masuk sekali. So sangat peramah lah orangnya, sangat peramah. Pasar Sentral Sibu merupakan pasar basah terbesar di Sarawak, menempatkan lebih 1,000 penjaja dan penjual pelbagai produk serta hasil Sarawak yang unik dan menarik. Ia menjadi lokasi terakhir di wilayah tengah Sarawak sebelum keberangkatan tuanku sekeluarga ke Kuching. Lawatan ringkas pada hari ke-10 kembara ini bertujuan menyantuni rakyat Sarawak dengan lebih dekat, sejajar dengan matlamat utama Kembara Kenali Borneo. Semua tempat tuanku seronok. Tidak ada tempat yang tidak seronok. Tuanku duduk situ 2 jam, 3 jam. Jadi tuanku bercampur dengan rakyat. Kegigihan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah memandu sendiri sepanjang kembara ini bukan sekadar memenuhi impian baginda. Baginda sedar kewujudan Lebuh Raya Pen Borneo adalah suatu projek penting untuk kemudahan rakyat dan kemakmuran ekonomi Sabah, Sarawak serta Brunei. Baginda memerhati, mencatat dan menerima aduan dari rakyat mengenai pembangunan infrastruktur yang menelan kos yang tinggi ini. Sejurus berangkat tiba di Kuching yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah bersama paduka-paduka Ananda disambut oleh ribuan rakyat yang menanti kehadiran baginda sekeluarga di majlis penutup dan santapan malam Kerajaan Negeri Sarawak. Kita mendapat sesuatu yang kita tidak duga, iaitu sambutan rakyat yang keluar daripada rumah masing-masing tak kira waktu. The last night kami di Kuching, tuanku sampai di hotel untuk dinner pada pukul 12 lebih malam. Rakyat tidak langsung berganjak daripada hotel menunggu dan tuanku jumpa rakyat. I really put my hat off to him because he doesn't know what is tired. Priority is the people. Sambutan yang diberikan kepada keluarga saya dan rombongan saya begitu hebat sekali. Sejarah bagi saya, keluarga, dan sudah tentu akan jadi satu kenangan manis buat selama-lamanya. Emas nilam, perhiasan mahkota, besi tembaga dibuat wali. Berakhir kata maaf dipinta, dilanjutkan usia bertemu kembali. Hari ke-11, hari terakhir kembara. Sepanjang perjalanan ini, rombongan diraja menyantuni beribu-ribu rakyat yang mengambil peluang menyampaikan hasrat serta mempersembahkan keunikan cara hidup dan budaya mereka. Di lokasi terakhir terletak kira-kira 33 km dari Pekan Sematan,
jajaran Teluk Melano Sematan merupakan bahagian lebuh raya Pen Borneo yang pertama disiapkan dan dibuka kepada pengguna sejak Januari 2019. Tuanku dan Raja Permaisuri Agong telah memulakan pengembaraan ke Borneo selama 11 hari, mengharungi perjalanan sejauh 2,000 km yang melibatkan persinggahan di serata lokasi Sabah, Brunei dan Sarawak. Dan di kilometer kosong lebuh raya Pen Borneo di Teluk Melano ini menjadi persinggahan terakhir tuanku sekaligus menamatkan Kembara Kenali Borneo. Kesungguhan Seri Paduka Baginda memandu sendiri di jajaran lebuh raya Pen Borneo lebih 86 jam dari Tawau ke Teluk Melano memperlihatkan kasih luar biasa baginda sekeluarga terhadap rakyat serata Sabah dan Sarawak. Mengukir sebuah momen indah yang pastinya tidak dapat dilupakan oleh tuanku sekeluarga dan rakyat yang telah disentuh hatinya. Tuanku berdua serta anak anda semua mengucapkan teramatlah terima kasih kepada semua agensi yang terlibat, baik kerajaan pusat, baik kerajaan negeri. Semua mereka terlibat dalam menjayakan dan juga di dalam menyambut tuanku sepanjang perjalanan. Sehingga hari ini masih merasa kehangatan dan terkesan di hati tuanku. Tuanku berdua serta keluarga amatlah berbesar hati dan berterima kasih di atas segala-gala yang telah diberikan oleh rakyat semasa Kembara Kenali Borneo. Penjelajahan selama 11 hari membabitkan perjalanan sejauh 2,332 km melintasi lebuh raya Pen Borneo kini telah pun berakhir. Kembara yang julung kalinya diadakan bagi merealisasikan impian tuanku dan Permaisuri Agong mendekati rakyat Sabah serta Sarawak telah dimanifestasikan dengan sempurna serta jayanya. Sambutan yang diberikan kepada keluarga saya dan rombongan saya begitu hebat sekali. Sejarah bagi saya, keluarga, dan sudah tentu akan jadi satu kenangan manis buat selama-lamanya. Emas nilam, perhiasan mahkota, besi tembaga dibuat wali. Berakhir kata maaf dipinta, dilanjutkan usia bertemu kembali. Pengalaman jarang diperolehi. Buat pertama kalinya, Ketua Negara, lambang perpaduan rakyat pelbagai kaum dan agama, mencemarduli menyantuni rakyat jelata di wilayah Sabah dan Sarawak. Dan seluruh rakyat Borneo, Sumandak dan Tanak Wagu, Awang dan Dayang telah memberi respon luar biasa dan melangkaui jangkaan semua pihak. Hingga ke saat ini, Kembara Kenali Borneo masih meninggalkan kesan kepada Seri Paduka Baginda sekeluarga. Meninggalkan parut rindu, penuh kasih kepada Yang di-Pertuan Agong, Payung Negara.